Pendidikan saya bermula daripada sekolah agama kebangsaan, sekolah agama rendah kebangsaan Gemas, kemudian melanjutkan pelajaran ke sekolah agama menengah tinggi Seremban. Selepas itu saya melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia, ambil Bachelor Syariah. Itu pada tahun 1982 saya selesai ijazah pertama dan saya bekerja. Lepas itu saya menyambung pelajaran di Universiti Melaya dalam bidang siasah syariah dan seterusnya melanjutkan pelajaran di peringkat PhD bidang yang sama, iaitu siasah syariah, dan tajuk tesis PhD saya itu membicarakan soal cita-cita politik dalam pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia. Jadi tesis PhD saya itu membicarakan soal bagaimana undang-undang Islam di Malaysia ini untuk dilaksanakan. Ada orang mengatakan bahawa RUU 355 ada hubung kaitnya dengan saya punya tesis lah, iaitu tesis PhD saya, bagaimana pelaksanaan RUU 355 itu untuk dilaksanakan di negara kita ini. Jadi saya melihat dalam soal pelaksanaan undang-undang kat Malaysia ni, kita banyak berteori banyak, tetapi kita tidak banyak membicarakan soal yang konten ataupun fundamental untuk kita melaksanakan undang-undang Islam itu. Teori memanglah dari segi aspek syiar dan syariat itu. Tapi kita banyak membicarakan soal syiar, iaitu hudud. Tidak banyak membicarakan soal syariat, pelaksanaan undang-undang itu sendiri. So kalau kita lihat ada persamaan kadang-kadang ada persamaan di antara hukum yang dikenakan yang dikenakan oleh undang-undang Islam dengan undang-undang konvensional. Ada persamaan kadang-kadang. Contohnya soalnya orang yang membunuh. Orang yang membunuh, kalau dapat saksi, dapat dibuktikan dengan jelas apa hukumnya, sudah pasti dibunuh juga. So dalam Islam, qisas itu kalau dia dapat dibuktikan dengan jelas, mereka hukumnya bunuh juga. So maknanya ada dia punya fundamental, maknanya dia punya substance pelaksanaan undang-undang Islam itu hampir ada bersamaan. Cuma dia tak sebut dari sudut apakah itu hudud dan bukan hudud kan, cuma mungkinlah dari segi aspek kaedah pendekatan dan juga approach pelaksanaan itu juga berbezalah daripada sudut itu. Jadi saya melihat dari soal itu kita banyak membicarakan soal syiar. Kita tidak banyak membicarakan soal substan undang-undang itu sendirilah. Kalau tak sokong RUU 355 itu kafir. Itu yang jadi masalah kita kan. Padahal banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita betulkan. Bukan mudah untuk kita melaksanakan. Nak potong tangan bukan mudah. Nak sekiranya nak rotan 80 kali rotan bukan mudah. Maknanya kaedah-kaedah itu kena betul dan kena jelas. Jadi itu harus dilihat dulu kan sebelum kita membicarakan soal implement undang-undang itu. Maknanya proses itu harus dilihat dulu. Barulah kita mudah untuk kita melaksanakan hukum itu. Tetapi kita kadang-kadang kita tidak melihat proses itu. Misal saya nak bagi contoh lah dalam pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia ni, dalam pentadbiran pentadbiran undang-undang itu, ada hukuman yang boleh dikenakan bagi orang tidak sembahyang Jumaat. Ada hukuman orang yang tidak membayar zakat. Tapi sepanjang sejarahnya, apakah ada undang-undang ataupun hukuman ini dikenakan? Mengapa tidak dikenakan? Apakah tidak ada orang yang tidak membayar zakat? Ada. Bukan tidak ada orang yang tidak membayar zakat. Tapi mengapa tidak dibawa ke mahkamah? Mengapa tidak dikenakan hukuman? Maknanya proses itu memainkan peranan yang cukup penting. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam soal
pengiktirafan peguam syar'i, ya, baru diluluskan di di parlimen, baru diluluskan pengiktirafan peguam syar'i dari segi aspek kaedahnya, syarat-syarat dan sebagainya, baru diluluskan. Tu berapa tahun tu? Jadi ini memainkan peranan yang penting di dalam kita untuk melaksanakan sesuatu undang-undang itu. Tapi kita tidak melihat soal itu. Kita tidak melihat, undang-undang Islam dilaksanakan, undang-undang Islam dilaksanakan. Padahal proses itu memainkan peranan yang cukup penting. Iya, kerana itu yang kita lihat, sebab undang-undang Islam itu ataupun mahkamah syariah masih lagi di peringkat ataupun soal agama lah. Soal agama adalah kuasa negeri. Itu satulah, ya, kuasa negeri. Cumanya kalau ada peraturan itu di peringkat persekutuan itu hanya sebagai penyelarasan sahaja, ya. Itu satulah daripada sudut itu. Yang keduanya ialah sejarah negara kita lah. Sejarah negara kita, bagaimana kita dijajah dan sebagainya. Ini memainkan peranan yang cukup penting, ya, di dalam kita nak memastikan soal-soal undang-undang itu. Dan undang-undang dari segi aspek konvensional ini sudah bertapak kukuh, ya, di dalam pentadbiran, pengurusan, sistem undang-undang dan sebagainya. Ini di antara faktor mengapa, ya, undang-undang Islam itu tidak dapat ataupun tidak dilaksanakan secara tuntas di negara kita ini. Mana faktor sejarah, faktor dari segi aspek, maknanya bidang kuasa undang-undang itu dan sebagainya. Ini di antara faktor-faktor mengapa undang-undang Islam tidak dapat dilaksanakan. Sebab ialah kalau kita lihat dari segi aspek sejarah, ya, sejarah misalnya kerajaan Kelantan telah meluluskan undang-undang jenayah syariah di Kelantan sebagai contoh, ya. Cumanya bila tidak dilaksanakan ada batasan daripada sudut maknanya perlembagaan persekutuan. Ini yang di antara faktor-faktor bagaimana untuk kita tidak melaksanakan. Tapi saya tertarik apa yang disebut oleh bekas hakim Singapura, iaitu Tan Sri Ahmad Ibrahim, ya, yang mengatakan bahawa undang-undang Islam sebenarnya tidak tertakluk di bawah pentadbiran, di bawah perlembagaan persekutuan. Saya tertarik dengan ucapan itu ataupun dengan ungkapan itu. Sebab apa? Sebab mengapa undang-undang Islam tidak dilaksanakan? Sebab ada halangan. Ini orang banyak memperkatakan bahawa halangan daripada sudut perlembagaan persekutuan. Sebab kata mana-mana undang-undang yang diluluskan selepas merdeka yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, maka ianya terbatal. Itu di antaralah isi kandungan perlembagaan persekutuan. Tetapi Profesor Ahmad Ibrahim, Allah yarham, mengatakan bahawa undang-undang Islam tidak tertakluk di bawah itu. Sebab apa? Sebab dia kata bahawa undang-undang Islam, ya, diluluskan, dicipta bukan selepas merdeka. Gitu. Undang-undang Islam ialah wujud sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Sudah ada. Ya, misalnya sebagai contoh, ya, orang yang berzina pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi wanita itu mengadu bahawa dia datang jumpa dengan Rasulullah bahawa dia sudah melakukan perbuatan di luar daripada batas syariat. Jadi dia tidak mengadu, nak dikenakan hukuman. Rasulullah suruh balik. Kemudian dia mengandung. Rasulullah suruh balik lagi. Dia datang lagi. Dia melahirkan anak. Rasulullah suruh balik lagi sebab susukan anak. Jadi maknanya undang-undang itu dah ada. Bukan diluluskan selepas merdeka. Maknanya dia kata bahawa undang-undang Islam tidak tertakluk di bawah perlembagaan persekutuan. Kalau nak tahu, bacalah tesis saya tu. Kalau tak, tesis saya tak lulus lah kan. Itu salah satu di antaranya. Jadi Datuk menyokong kenyataan itu? Ya, saya sokong. Betul. Kenyataan itu tidak salah. Yang mengatakan bahawa undang-undang Islam, ya, undang-undang Islam tidak tertakluk di bawah itu sebab dia diluluskan bukan selepas merdeka. Dia telah wujud apabila Al-Quran diturunkan. Tetapi soalnya keberanianlah untuk kita
menterjemahkan soal itu. Nah, ini soal salah satu di antara faktor mengapa undang-undang Islam itu tidak dapat ataupun tidak dapat diterjemahkan dalam di negara kita ini, walaupun negara kita sebuah negara Islam, ialah keberanian hakim, keberanian ya, soal-soal peguam dan sebagainya untuk membicarakan soal ini secara tuntas dan secara jelas. Itu daripada sudut itu. Itu persoalannya. Yang jadi masalah itulah kan. Jadi sepatutnya apabila suasana kita sentuh politik dan jadi pemerintah, benda ini patut diketengahkan. Mengapa tidak diketengahkan? Dia katanya nak selesaikan dulu masalah perkara-perkara yang patut diselesaikan. Misalnya soal bidang kuasa, naik taraf hakim, soal keperluan fizikal mahkamah syariah. Kadang-kadang kita lihat mahkamah syariah, mahkamah rendah syariah itu, Masya Allah, tak boleh nak cerita lah macam mana keadaan fizikal dia. Kan? Bidang kuasa dia, taraf gaji dia, tak sama dengan maknanya hakim-hakim yang berada di mahkamah sivil. Ini kalau ini dapat kita angkat, dapat kita betulkan, dapat proses kita cernakan dengan baik dan sebagainya. Yang itu yang saya sebut tadi, sudut kita membicarakan soal syiar. Syiar ini. Tetapi substan, ini substan tu yang bawah tu. Itu tidak kita bicarakan secara tuntas. Patut substan ini yang paling penting. Sebelum kita membicarakan soal syiar. Gitu. Ini yang tidak diketahui, tidak dibicarakan secara mendalam oleh masyarakat kan. Itu yang kadang-kadang bila kita bicarakan itu kita terkeliru dalam soal itu. Jadi akhirnya kita kata itu yang dia sebut tadi. Kalau tak sokong, tanam dekat jerat Cina kan. Ini yang jadi timbul isu tu. Kan? Padahal bila kita lulus. Jadi gajah putih buat apa? Kan? Jadi sepatutnya bila lulus, prasarana di bawah ini sudah siap sedia untuk kita laksanakan. Tapi prasarana ini belum bersedia secara tuntas. Bagaimana kita nak laksanakan? Sebab di mana kan? Ya, nak tempat kat mana? Contohlah, kita bagi contoh kan. Pesalah-pesalah syariah. Pesalah-pesalah syariah. Ya, yang salah itu kita nak letak kat mana? Letak kat mana? Mana lokap mahkamah syariah? Lokap kan? Kalau mahkamah sivil ada lokap dah. Kat polis ke, dekat mana ke dan sebagainya. Itu dia mana? Ini belum ada lagi. Belum ada synchronize di antara perkara-perkara ini di dalam soalan. Ini yang patutnya diselesaikan dahulu, dibereskan dahulu, dibicarakan dahulu, dan itu barulah kita melihat kepada dia punya syiar. Mungkin kita hanya melaksanakan dari segi aspek hukum munakahat. Mana hukum nikah, kahwin, itu memanglah. Kan? Perasaan itu cukup kan. So bagaimana kita nak kembali kepada undang-undang yang lebih besar seperti hudud kan, qisas dan sebagainya. Itu bagaimana? Itu banyak perkara-perkara yang perlu dibahaskan, dibincang secara lebih mendalam. Saya nampak begitulah. Ialah undang-undang Islam ini tidak melibatkan orang-orang bukan Islam. Itu satu hal lagi. Sekiranya berlaku kes di antara orang Islam dengan orang Islam macam mana? Ini pun satu perbahasan, perdebatan ya, yang perlu kita lihat secara lebih teliti. Sebab kita masyarakat majmuk. Bila masyarakat majmuk itu kita perlu ada soal keharmonian hidup dalam masyarakat itu sendiri. So maknanya bila kita nak laksanakan undang-undang Islam, sedangkan undang-undang Islam ini dikenakan kepada orang Islam saja. Sekiranya berlaku kepada orang Islam dengan orang Islam, macam mana kedudukannya? Ini kena perbahasan, perbincangan dan juga dialog yang menyeluruh di kalangan masyarakat kita ataupun di kalangan pengamal-pengamal undang-undang di antara Islam dengan bukan Islam itu. Itu penting supaya tidak berlaku sesuatu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Ini perlu perbahasan, perbincangan dan yang tuntas. Sebab apabila ada menyatakan bahawa
undang-undang Islam ini hanya kepada orang Islam saja, tidak dikenakan kepada orang bukan Islam. Itu yang dogma yang ditanam dalam masyarakat kita. So sekiranya berlaku kes seperti itu, macam mana? Ini perlu diselesaikan. Kalau tidak perlu diselesaikan, maka jadi masalah negara kita nanti.